Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So, baru-baru ni Apple telah pun mengumumkan tarikh rasmi untuk Apple Event yang akan diadakan pada 7 September ni. Untuk waktu Malaysia, kita boleh tonton secara live dekat YouTube ataupun dekat platform Apple website pada 8 September pukul 1 pagi guys. So, untuk korang yang kerja keesokan harinya mungkin kurang sesuai, tapi why not? Untuk tonton dalam masa sejam ke 2 jam lebih kurang macam tu je. Sebab masa Apple Event ni, Apple akan melancarkan produk baru seperti iPhone 14 series, Apple Watch series 8 dan banyak lagi produk yang mungkin akan memberi keterujaan kepada korang semua. So untuk video kali ini aku akan kongsikan apakah produk Apple yang akan dilancarkan masa Apple Event tu dan sedikit sebanyak leaks sebab kita dah memang sangat hampir dengan Apple Event. So that's why info ni semua aku boleh katakan agak sahih dan juga mungkin tepat seperti apa yang akan dilancarkan pada Apple Event masa tu. So yang pertama sekali, seperti biasa kita tahu yang Apple akan melancarkan iPhone 14 series. Aku dah buat banyak gila leaks mengenai iPhone 14 series. Korang boleh tonton video aku yang aku upload baru-baru ni juga. So apa yang kita boleh expect adalah akan ada 4 pilihan model, iaitu iPhone 14, 14 Pro, 14 Max dan juga 14 Pro Max. Akan ada perubahan dari segi rekaan skrin untuk versi Pro saja, iaitu punctual pill display, and dia just menggunakan skrin yang sama pada 14 dan juga 14 Max, iaitu ada notch and menggunakan chip terbaru A16 Bionic pada model Pro saja. Tapi untuk yang 14 dan juga 14 Max masih dengan A15 Bionic yang mungkin upgraded version, and ada upgrade dari segi ketahanan bateri and warna baru, design yang masih sama macam 13 series. Selain itu juga dikatakan Apple akan menggunakan sensor kamera lebih besar pada versi Pro dan juga Pro Max, iaitu 48 megapixel. Finally, lepas beberapa tahun ni Apple just gunakan 12 megapixel saja. Kali ni sensor kamera lebih besar dan juga kemampuan rakaman video sampai 8K. So banyak lagi features baru pada bahagian video dan juga kamera yang akan enhance lagi kebolehan dia pada versi Pro dan juga Pro Max instead of pada 14 yang biasa. So memang aku rasa kali ni memang kau Apple all out untuk videografi dan juga fotografi pada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max lah. So kita boleh jangkakan yang akan ada features baru lebih kurang macam Apple buat pada iPhone 13 series, iaitu cinematic mode, tapi iPhone 12 tak ada. So mungkin juga akan ada features baru yang ada pada iPhone 14 series tapi iPhone 13 series tak ada. So ya, itu sedikit sebanyak tentang bahagian kamera dia lah. Actually dua produk yang aku akan kongsikan ni adalah antara dua produk yang paling aku excited sekali, iaitu Apple Watch Series 8 yang terbaru. So basically Apple Watch Series 8 kali ni bukan hanya akan ada Series 8 saja, tapi akan ada Series Pro dan juga Extreme. Tak apa, itu aku akan cerita kejap lagi. Tapi apa yang baru dengan Series 8 berdasarkan leaks yang terkeluar baru-baru ni adalah Series 8 takkan ada perubahan yang drastik dari segi design. Dia akan masih sama macam Series 6, macam Series 7 punya design yang curvy dan juga skrin yang ada curve sikit pada bahagian dia punya bucu semua. So dia masih akan sama form factor macam Series 7 ataupun Series 6. Cuma dia akan ada penawaran warna baru, akan ada improvement dari segi battery life. So dikatakan sampai 2 hari boleh tahan, dan akan ada features yang digelar sebagai battery low power mode. Mungkin ada features yang limitkan, membuatkan battery dia akan lebih tahan lama sedikit lah berbanding dengan Apple Watch Series 7 ataupun Series 6. So battery life tu benda yang paling penting sekali actually, sebab Apple katakan dia orang letak features untuk sleeping mode apa semua kan. But itu something yang aku wondering masa dia orang perkenalkan dekat Watch OS dulu. Dan benda yang aku rasa paling membantu untuk zaman sekarang ni dengan COVID dan juga dengan kesihatan kita adalah body temperature sensor pada Apple Watch Series 8. Dan seterusnya yang aku mention tadi, ada Apple Watch Pro dan juga Apple Watch Extreme. So basically Apple Watch Pro ni dia punya design tu memang very different daripada Apple Watch Series yang kita pernah nampak sebelum ni, sebab form factor tu lebih kurang macam iPhone. So dia menggunakan design yang jenis berkotak, bukannya curvy shape macam Apple Watch Series 7 ataupun Series 6. So itu adalah antara major changes dan juga upgrade yang Apple lakukan pada Apple Watch yang diorang pernah perkenalkan before this. So Apple Watch Pro dikatakan akan menggunakan material body jenis titanium guys. So kalau dengar titanium ni dah seram sikit lah pasal harga dia tu kan. Sebab biasanya kalau material titanium ni harga dia tidak murah. So aku jangkakan lah mungkin harga dia boleh mencecah sampai 4 ke 6 ribu ringgit. Saiz yang lebih besar iaitu 47mm, which is mungkin dia punya sizing tu akan lebih bulky dan juga lebih berat daripada Apple Watch Series 8 yang biasa. Dan itu adalah antara pembaharuan yang Apple akan lakukan. Mungkin juga ada features baru yang tak akan ada pada Apple Watch Series 8, dan semestinya akan ada body temperature sensor, bateri lebih tahan lama dan sebagainya. Dan seterusnya ada juga rumus mengatakan bahawa Apple akan perkenalkan juga Apple Watch jenis Extreme, digelar sebagai Apple Watch Extreme lah kan. So Apple Watch Extreme ni adalah jenis rugged
rugged, which is dia lebih tahan lasak daripada Apple Watch yang biasa korang nampak before this. So mungkin dia lebih kurang macam Pro, cuma dia punya looks mungkin lebih rugged lah berbanding dengan Pro ataupun Series 8 yang biasa. Untuk penggunaan strap, dikatakan bahawa Apple Watch Series 8 tak boleh digunakan pada strap untuk Apple Watch Pro ataupun Apple Watch Extreme sebab dia punya sizing tu berbeza. So mungkin korang nak kena labur lebih untuk strap yang ada pada Apple Watch Pro ataupun Apple Watch Extreme untuk korang nak tukar-tukar lah. Apple Watch Pro tu mungkin akan menjadi satu jam yang akan digelai peminat Apple Watch Series before this sebab dia adalah antara satu perubahan yang very major kalau nak compare to Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 yang dikatakan masih sama design dia macam Apple Watch Series 7. Selain daripada iPhone 14 series dan juga Apple Watch Series 8 ataupun Apple Watch Pro tadi, antara produk lain yang aku memang excited gila untuk nantikan masa Apple event ni adalah AirPods Pro second generation sebab aku rasa usia dia dah masuk 3 tahun dan tahun ni memang waktu yang sangat-sangat sesuai untuk Apple melancarkan AirPods Pro second generation. So kalau kita nak flashback balik masa tahun 2019 sampailah tahun 2020, memang itu era zaman kegemilangan AirPods Pro jugalah sebab dia macam satu benchmark untuk flagship TWS dengan sound quality yang boleh tahan juga untuk harga dia actually. But untuk kita nak gunakan pada tahun ni, aku rasa dah banyak gila TWS yang boleh tapau sound quality daripada AirPods Pro walaupun harga dia lebih murah daripada AirPods Pro. Macam sekarang ni aku nampak macam Galaxy Buds 2 Pro, Oppo Encore yang baru dan banyak lagi TWS daripada brand lain yang memang dah boleh tapau dari segi sound quality, daripada audio support dan juga connectivity untuk AirPods Pro tu sendiri. Dan leaks tu memang boleh dikatakan sangat kuat mengatakan Apple memang akan lancarkan AirPods Pro pada Apple event nanti. Untuk rekaan, dikatakan AirPods Pro second generation akan menggunakan rekaan yang sama je macam AirPods Pro yang pertama dulu. So dia tak ada perubahan yang besar, mungkin ada minor changes saja dari segi sizing ataupun mungkin kedudukan sensor saja. So lain-lain tu nampak lebih kurang sama typical design Apple. So Apple memang suka gunakan design yang sama dalam masa yang lama. So untuk menunjukkan ini adalah keunikan ataupun identical design Apple tu sendiri. So dari segi perubahan yang paling terbesar sekali dengan AirPods Pro yang baru ni, of course dari segi teknologi dan juga connectivity tu sendirilah yang aku memang excited gila untuk cuba AirPods Pro yang baru nanti. So dari segi dia punya teknologi, dia akan menggunakan chip yang baru untuk improve connectivity antara device Apple dan juga AirPods Pro tu sendiri. So aku tak nak ada isu lagi macam bateri belah kanan tu lagi rendah daripada bateri belah kiri. So isu tu kerap terjadi pada AirPods Pro aku, even sampai sekarang pun masih lagi terjadi pada hari pertama lagi. Aku dah claim, aku rasa dah 2 kali aku claim dekat Apple untuk isu macam tu, tapi dia still repeating dan aku dengar memang itu adalah common issue lah untuk AirPods Pro before this. So hopefully untuk AirPods Pro yang baru ni tak akan ada isu macam tu lagi. Antara lain bahagian teknologi, Apple akan replace daripada IR sensor kepada skin detection sensor untuk dia detect kita punya kulit instead of dia detect objek yang lain. Selain tu juga ada motion sensor untuk detect masa kita tengah fitness dan ada Apple Lossless Audio ALAC untuk dia punya sound codec yang lebih rasa sedap gila. Kalau korang dengar kat Apple Music dah ada Lossless Audio, cuma untuk AirPods Pro pertama tak ada support untuk benda tu. So untuk AirPods Pro second generation ni dikatakan akan ada support Apple Lossless Audio lah. So itu satu berita baik juga untuk yang penggemar muzik ataupun yang suka pasal audio-audio ni kan. Dan yang terakhir adalah dikatakan AirPods Pro second generation akan bertukar daripada Lightning port kepada USB-C port. So aku rasa itu adalah antara upgrade terbesar juga actually untuk AirPods Pro second generation. So guys, itu saja antara info leaks terbaru mengenai Apple event yang akan berlangsung dalam masa terdekat ni, dan antara semua produk tu memang confirm iPhone 14 series akan diperkenalkan, Apple Watch Series 8 dah memang confirm, Apple Watch Pro, Apple Watch Extreme dan juga AirPods Pro second generation tu kemungkinan besar akan dilancarkan juga masa Apple event tu. Antara produk lain macam iPad M2, Mac yang terbaru apa semua, aku tak sure lagi, mungkin boleh jadi dia akan dilancarkan dalam masa yang sama ataupun mungkin tidak. Tapi aku tak letak apa-apa harapan dekat iPad dengan chip M2, aku just letak harapan yang tinggi juga untuk Apple Watch Pro dan juga AirPods Pro second generation tu. So itu benda yang aku memang excited gila lah untuk nantikan masa Apple event, sebab Apple Watch akan dapat satu pembaharuan yang besar dari segi rekaan, material dan juga skrin tu sendiri, sebab dia gunakan skrin yang flat untuk yang Pro. Dia bukannya curvy shape macam ni. Manakala untuk AirPods Pro yang baru nanti, walaupun design dia dikatakan masih sama macam AirPods Pro pertama, tapi apa yang aku excited sekali adalah dengan dia punya connectivity dan juga teknologi tu sendiri. Sebab dia support lossless audio and battery life lagi better, USB-C port dan sebagainya. Untuk iPhone 14 series, of course aku excited dengan yang versi Pro dan juga Pro Max instead of yang versi biasa. Walaupun kita ada yang 14 Max size lebih besar, cuma dia still menggunakan
menggunakan skrin berbentuk notch. So aku kurang excited sikit lah sebab dikatakan masih dengan 60Hz apa semua kan. But untuk yang versi Pro dengan design skrin baru dan juga ada pembaharuan dari segi kamera 48 megapixel, 8K video, and battery life lebih better lagi. So kita just nantikan masa Apple event nanti sama ada semua benda yang aku kongsikan ni betul ataupun tidak. Sebab aku dah 3-4 tahun buat benda ni, banyak yang betul lah. Cuma ada sedikit lah yang mungkin tak betul ataupun mungkin info tu dia miss sikit kan. So guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.